الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتاب الله العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia kepada asatizah kita, Masya Allah, yang selalu sentiasa istiqamah dalam program tazkirah, khususnya pada waktu solah-solah yang sebegini rupa. Dan begitu juga kepada pelajar-pelajar kita, lelaki dan perempuan, yang mana sama-sama kita menunaikan semaya zuhur pada waktu ini ataupun pada masa sekarang. Jadi di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kita sama-sama mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam bulan Ramadan sahaja, tetapi kita cuba nak menambahkan lagi dalam bulan Ramadan itu mengingat kepada Allah. Sebab di dalam bulan Ramadan, adik-adik dan kaum-kaum wanita kita, pelajar-pelajar kita lelaki dan perempuan, kita kena ingat bahawasanya salah satu dalam bulan Ramadan yang mana perkara yang perlu kita dilaksanakan, sebagaimana yang Ustaz baca ayat tadi yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, iaitu wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar tafsir, sebelum nak datangnya ayat ya ayyuhalladzina amanu, sebelum datangnya ayat wahai orang-orang yang beriman, terlebih dahulu Allah memberikan khitab, memberikan ucapan, memberikan perkataan-perkataan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi kalau kita tengok di sini bahawa ayat ini begitu dalamnya dan begitu asrarnya, rahsianya ayat-ayat itu tadi, walaupun pendek tapi makna yang begitu luas sekali. Jadi bermaknanya ya ayyuhallazina amanu, Allah memberikan pangkat kepada kita. Allah memberikan satu jawatan kepada kita. Allah beri peringkat kepada kita. Allah beri jawatan kepada kita. Siapa nak kepada peringkat kepada kita? Tidak ada manusia tak asing kepada peringkat. Tak gitu adik-adik. Tidak ada manusia tak usah peringkat, tidak ada, saya rasa Ustaz. Adakah manusia tidak mau kepada peringkat? Saya rasa tidak ada. Allahu akbar. Malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi peringkat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digelarkan Nabi kita seorang maksum, tidak ada dosa, tetapi Nabi kita orang yang warak, orang yang bagus, tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tadi sebelum nak datang ya ayyuhallazina amanu, dia mari dulu lafaz ya ayyuhan nas, wahai manusia. Setelah mana beberapa lama dia melihat kepada orang-orang yang orang Islam kita, yang mana mereka beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Allah menurunkan ayat yang berkhitabnya, yang berkatanya ya ayyuhallazina amanu, iaitu wahai orang-orang yang beriman. Bermakna Allah Subhanahu wa taala mengkhitabkan kepada orang yang beriman itu ialah orang Islam kita. Kata dalam tafsir Jalalain ke, tafsir Ibn Katsir ke,
susah nak mengatakan seseorang itu ya ayyuhallazina amanu. Siapa yang nak memberikan penilaian kepada seseorang itu mengenai ya ayyuhallazina amanu, maka adik-adik nak tanya diri sendiri, kitalah yang memberikan nilai kita seseorang orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi situ sejauh manakah kita nak menjadikan beriman kepada Allah itu, dia ada ayat yang terakhir itu, lafaz-lafaz yang terakhir itu. Gapo dia puak kita? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, yang mana Allah wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu dalam bulan Ramadan itu supaya kamu berpuasa. Bukan sekadar umat Nabi Muhammad saja yang berpuasa, yang berpuasa juga umat-umat yang terdahulu. Tetapi lain dengan kita puasa sekarang. Nah, umat dahulu puasa juga tapi berlainan sedikit. Dan kita cuba tengok dalam sejarah macam mana berlainan umat Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad kita. Macam manakah puasa umat Nabi Ibrahim dengan umat Nabi Muhammad. Tu adik-adik perlu kaji dalam sejarah al-Islam tentang beribadat puasa itu. Jadi soalan kata di dalam bulan puasa itu supaya kita nak dapat la'allakum tattaqun, supaya kita nak dapat sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah ulama yang mengatakan di antara ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tepat yang kita kena nilai, tepat yang kita kena cek ialah at-taqwa di situ bapak kita. Nah, takwa, ustaz nak tanya, takwa itu kita boleh buat compare, kita boleh buat nilai itu di segi mana bapak kita? Takwa ni, takut kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita takut kepada Allah. Adakah kita kata orang-orang yang dapat sifat takwa itu orang yang macam ustaz, tubuh besar? Nah, adakah macam tu? Adakah orang yang dapat takwa macam ustaz Mirghani, orang yang Arab? Nah, adakah orang yang dapat takwa itu macam ustaz, macam Fitri, orang yang warak contohnya lah. Nah, adakah sifat takwa itu terhadap kepada adik-adik kita yang kurus yang dapat takwa itu? Adakah sifat-sifat takwa itu Allah terhad kepada orang sesuatu, terhad kepada orang tertentu? Takwa ni Allah hak tak? Allah menentukan tak? Orang yang dapat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah dia bagi design orang yang dapat takwa ialah orang macam Dr. Mirghani? Ada tak Allah menentukan? Tidak ada. Maka sifat takwa ini kalau kita lihat dalam tafsirnya yang begitu banyak, nak menyatakan sifat takwa itu, dia terdirinya kepada orang panggil kepada fizikal kita, kepada kesungguhan kita, di segi ruhiyah kita, di segi batiniah kita. Ni nak siapa sifat takwa tu yang nilai di tubuh badan kita tu setara mana bapak kita. Hari tu ustaz tahu bapak kita hari tu dah, tapi lon ni boleh jadi sedap sikit buat semaya buat solat buat qiyamul lail buat berpuasa pada bulan Ramadan. Sebab apa bapak sedap sikit bapak kita? Bola dah habis dah tak? Bola football dah habis dah. Dulu pun ustaz duk naleng tu. Duk ustaz duk naleng juga bola ustaz diri pun. Bola football luk kau nak pergi semaya tahajud. Ada gitu tu. Football luk duk main lagi dah masa ketika tu. Kadang-kadang pun benda dia, kadang-kadang kalah dia, tak apalah. Tapi ustaz nak nilai kepada kita bahawasanya sebelum kita nak dapat sifat takwa ini, jadi di antara sifat-sifat takwa ini ialah di dalam bulan Ramadan lah. Yang ulama yang mengatakan dalam bulan Ramadan lah yang nak melatihkan seseorang itu supaya mereka itu dapat sifat takwa di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat bahawasanya dalam bulan Ramadan itu sendiri, dia bulan yang mulia daripada bulan-bulan yang lain. Sebab bulan itu penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang menceritakan pada bulan Ramadan syaitan itu telah dibelangkukan oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini maka kita nak melahirkan seseorang manusia yang bersifat takwa itu, kita cuba melahirkan dalam bulan Ramadan inilah sebagai latihan kita. Jadi banyak dalam bulan Ramadan yang mana kita mengetahui bahawasanya berbentuk amal ibadah dalam bulan Ramadan ialah as-siyam itu dia berlainan daripada amal ibadah yang lain. Bulan Ramadan itu dia lain sikit. Buat amal ibadah yang lain.
bulan Ramadan ialah start daripada sahur kita tu, makan sahur sampai waktu maghrib. Kita kena menahankan diri kita tu daripada apa fawak kita? Fawak kita ingat, kita menahankan diri kita tu daripada makan dan minum. Itu salah satu. Yang itu benda yang zahiriyah. Benda hak kita tahan kita daripada makan dan minum tu, hak benda zahir kita nampak. Tetapi yang penting dalam bulan Ramadan adik-adik, ialah kita kena menahankan diri kita daripada batiniyah kita tu, ruhiyah kita itu sendiri tu. Gapo dia bapak kita? Kita kena menahankan daripada diri kita itu, daripada kita nak mengupak, nak cakap tentang orang-orang lain, nak cicak apa ni, cica mencaca apa ni kecek benda-benda yang orang lain. Gapo lagi bapak kita? Banyaklah benda-benda yang dalam bulan Ramadan ni kecek pelawak. Kita kena menahankan dari bulan Ramadan tu jadi bercakap perbohongan kita. Kecek pelawak tak usah dalam bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan saja, nak jugalah, tapi latihan kita di sini. Jadi banyak dalam bulan Ramadan mengajarkan kepada kita. Dan begitu juga di dalam bulan Ramadan ini, dia melatihkan kita sebagaimana yang kita telah maklum bahawasanya setengah-setengah orang yang mengatakan bulan Ramadan itu madrasah Ramadaniyah. Ada juga. Ada orang kata dalam bulan Ramadan itu sekolah untuk nak latih. Sebab apa dalam bulan Ramadan? Yang pertama tadi, yang Ustaz ceritakan tadi. Yang kedua itu ialah di dalam kita menunaikan solat tarawih, semaya tarawih. Macam mana kita nak latihkan peribadi kita semaya tarawih lagu mana? Setengah-setengah mereka itu melaksanakan tarawih 8 rakaat, setengah-setengah mereka itu melaksanakan 20 rakaat. Sebab kita balas tak benda-benda macam tu? Ada kapal-kapal kita balas tak? Tapi saya sedihnya Ustaz di Rata Panjang. Tahulah macam mana, tak tahulah di Rata Panjang tu dalam bulan Ramadan tu berbalahan di antara satu masjid jadi imam dua. Tu. Satu masjid jadi imam dua. Jadi di Rata Panjang tempat kita dekat ni ya. Tapi kalau kita baca sejarah tu, dia adalah benda-benda yang terdahulu. Tapi bulan Ramadan kita janganlah jadi berpecahkan ummah. Bulan Ramadan itu ada saudara kita tu semaya nak jadi imam dua. Hak tu maya 8, hak tu maya 20. Pakat-pakat tak nak. Gapo doktor tak si ihtiram, mutabadilain. Tak si nak bagi apa tadi si? Tak si nak apa ni nak rendahkan diri. Masa-masa nak kata bahawasanya hak 20 hak betul. Hak saya kata hak 8 hak betul. Maka tak si dua tu pakat semaya dua. Maka Ustaz bincang dengan Dr. Mak itu, orang yang buat imam dua tu haram kau makruh kita, Pak kita maya dalam satu waktu, dalam bulan Ramadan, imam hak tu duduk depan seorang, imam tu duduk belakang seorang. Seorang tu, imam seorang tu pengikutnya Ustaz 50 orang. Hak seorang tu pula imam yang kedua pengikutnya 300 orang. Allah ini dalam surat khabar tubik sahabat Malaysia tubik. Ustaz baca dah itu dah. Jadi di dalam itu di antaranya Ustaz cerita banyak bahawasanya di antara orang panggil di antara apa ni, orang-orang yang ada ilmu tak mau nak mengalah-ngalahkan, nak kuasa nak benih semua. Sebab dia ngaji ni, tak boleh klik rumah aku nak benih aku ni. Hak idea hak lapis aku ni. Idea hak 20 hak aku ni. Jadi saya suruh kepada adik-adik kita di dalam bulan Ramadan ini, janganlah kita timbul isu perbalahan di antara 20 dengan 8. Semua tu ialah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah dilaksanakan semua. Jadi saya nak buka di sini bahawa di dalam bulan Ramadan ini, madrasah Ramadaniyah ini kepada fuak kita ialah di antaranya, kalau nak cerita banyak, sekadar ada 5 minit lagi ni nak cerita ni, di antaranya ialah kita kena membanyakkan tarawih. Kita kena membanyakkan tarawih kita dalam bulan Ramadan. Sebab kalaulah kita tengok dalam buku-buku, kita baca dalam buku-buku orang-orang yang alim ulama, dia kata di dalam bulan Ramadan, ingat malafat kita, di dalam bulan Ramadan itu seolah kata dia berbandingan di antara sembahyang fardu. Sebab Ramadan, puasa dalam bulan Ramadan fardu daripada Allah Subhanahu wa taala. Semaya 5 waktu difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, di antara dua fardu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara semaya itu kita semaya 5 waktu,
Apabila kita di satu hari nanti di pada mahsyar nanti, orang panggil mahkamah ilahiyah, orang panggil di san yaumul akhirah, nak menentukan orang ni syurga atau neraka. Nah, maka orang ni nah, kalau dia semaya, kalaulah dia tu cukup molek, alhamdulillah. Kalau tak cukup molek, dia boleh tambah dengan semaya sunat dia tu. Tu melepas kepada sunat dia tu. Dan begitu juga di dalam bulan Ramadan. Semaya apa ni? Puasa kita dalam bulan Ramadan. Puasa kita dalam bulan Ramadan sebulan tu, nah, kadang-kadang maklumlah kita dalam sebulan ni kadang-kadang cerita juga orang. Nah, kadang-kadang ngopak juga orang. Tak tahu tu. Kadang-kadang benda-benda yang tidak disesuai oleh al-Islam itu sendiri. Maka di antara itu benda-benda yang boleh nak melepaskan kita juga itu ialah yang benar yang boleh bagi syemaat kepada kita, ialah di antaranya sembahyang tarawih kita tu. Ngamal apa kita? Sembahyang tarawih kita boleh juga kita nak sempatkan kita di dalam kita tidak mencukupi dalam mengurangkan pahala kita di dalam kita berpuasa pada bulan Ramadan itu. Nah, jadi saya seru kepada adik-adik kita, di dalam bulan Ramadan maka kita kena rebutkanlah, kita kena kejarkanlah benda-benda yang macam itu. Sebab saya tengok adik-adik kita ini, alhamdulillah, umur yang baru, umur yang muda, asyabab dia ada kegagahannya, dia ada kekuatannya, maka kita kena melaksanakanlah, kita kena merebutkanlah. Jangan kita kata masa muda kita ni, Allah aku tak apa lagi, tak usah semaya lagi, masa muda aku ni aku nak buat benda-benda yang lain dulu, aku nak semaya selama aku pergi haji, aku nak semaya selama aku umur 45 tahun. Jangan lagu tu buat kita. Kita kena buat selalu dah. Kita kena buat selalu dah. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita umur budak-budak macam mana? Umur 20 tahun, 30 tahun lagu mana kita nak berjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ustaz suruh kepada adik-adik kaum lelaki dan perempuan, pelajar lelaki dan pelajar perempuan, marilah kita rebutkan betul-betul dalam bulan Ramadan, kita mengambil fadail bulan Ramadan itu supaya kita itu selamat dunia wal akhirah. Maka saya disudahi aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Shadaqallahul azim.